Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua hari ini? Selamat tengah hari, selamat beristirahat. Okey, Soleha doakan agar semua urusan seharian anda berjalan dengan lancar, diberikan kesihatan dan kemudahan dalam setiap perjalanan rutin harian kita, insya-Allah. Okey, boleh tolong share Soleha punya FB Live pada hari ini supaya lebih ramai yang akan mendapat manfaat daripada sharing ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey. Ada siapa sekarang yang join live Soleha? Thank you sebab sudi join. Okey, waalaikumsalam Kak Syida. Hai Ida. Follower Tega Soleha yang setiap hari sentiasa masuk awal tiap kali Soleha buat FB Live. Alhamdulillah, mereka-mereka ni lah yang selalu masuk awal. Okey. Tajuk live Soleha hari ni adalah kerja versus ibadah. Seperti semua kita sedia maklum, adakah kita jelas sama ada selama ni kita melakukan pekerjaan kita, kita melakukan ibadah kita, adakah dimulakan dengan niat kerana Allah Ta'ala? Okey, sebelum tu Soleha mulakan sharing ilmu pada hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Waalaikumsalam Aina Wasata. Okey. Sebelum tu, kepada new follower dan sahabat yang baru, Soleha perkenalkan diri Soleha terlebih dahulu. Alhamdulillah, nama diberi Soleha binti Mat Taha, berusia 31 tahun dan Soleha merupakan grade leader FTR bagi kawasan Keluang Johor. Alhamdulillah, mempunyai lebih 300 orang ejen berdaftar di seluruh negara. Ada daripada ejen Brunei, ada daripada ejen seluruh negara Malaysia. Dari Johor, majoriti Johor lah. Daripada Johor ada, Negeri Sembilan ada, Kedah ada, Kelantan ada, Terengganu ada, Negeri Sembilan ada, semua negeri ada yang join under tim Soleha. Alhamdulillah. Soleha merupakan bekas graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Okey, salam perkenalan dan salam silaturahim daripada Soleha kepada rakan-rakan FB yang baru dan juga follower baru, insya-Allah. Okey, tajuk hari ni sangat-sangat best di mana Soleha nak sharing dan nak explain lebih jelas macam mana kita dapat rezeki itu. Adakah bergantung kepada betapa kuatnya kita bekerja, ataupun Allah bagi rezeki dekat kita bergantung kepada betapa banyaknya kita beribadah. So mana satu yang betul? Mana satu yang lebih baik dan lebih patut kita semua ikuti sebenar-benarnya? Okey. Terlebih dahulu, hendaklah kita jelas bahawa setiap pekerjaan, setiap rutin harian kita, setiap apa kegiatan yang kita lakukan di dunia ini setiap hari, hendaklah kita mulakan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu perkara yang kita lakukan setiap hari, hendaklah kita mulakan dengan niat. Kalau kita tak ada niat, kita tak akan dapat apa-apa. Contoh, semua orang tahu kerja itu adalah ibadah. Tapi kita sebagai manusia yang hatinya mudah berbolak-balik, adakah kita setiap pagi sentiasa reset niat kita? Adakah kita setiap pagi sentiasa perbetulkan niat kita? Adakah kita jelas? Setiap hari adakah aku menjaga niatku? Sahaja aku bekerja, berdakwah, berniaga, beribadah kerana Allah Ta'ala. Adakah kita setiap hari reset niat kita? Kita tajdid niat kita, perbaharui niat kita. Adakah kita buat setiap hari? So,
Sebab tu manusia ni bersifat lemah, manusia ni bersifat pelupa. Sebab tu ramai orang yang bekerja, tapi bekerja dia tak dapat apa-apa. Dia just keluar awal pagi, balik lewat malam. Lepas tu esoknya sama juga, awal pagi, waktu gelap dah keluar dan waktu gelap juga dia balik rumah. So dia penat-penat bekerja sahaja dan hasilnya dia tak dapat pahala ibadah. Sebabnya awal pagi dia tak jaga niat dia. Dia tak berniat di awal pagi di mana sahaja aku bekerja kerana Allah Ta'ala. Sebab tu saya nak bagi tahu kat sini tajuk kerja versus ibadah. Adakah selama ni kita hidup dekat dunia ni kita sekadar kerja sahaja, ataupun selama ni kita buat kerja, aku jaga nawaitu aku kerana Allah Ta'ala. So banyak sangat bezanya, banyak sangat perbezaan dan kesan daripada bila kita baca niat kita dengan kita tak baca niat kita. Ibaratnya macam kita solat fardu. Kalau kita solat fardu, contoh solat fardu subuh, kita tak baca niat solat, maka solat kita tu tak sah lah. Sama juga bila kita pergi kerja, balik kerja, esoknya pergi kerja lagi, kemudian kita tak baca niat setiap hari, kita tak jaga nawaitu kita di dalam hati, aku bekerja kerana Allah Ta'ala. Aku bekerja hari ni kerana ibadah, kerana tuntutan agama. So, dekat sini nampak tak bezanya macam mana bila seseorang tu jaga niat dengan tak jaga niat. Kalau dia jaga niat, insya-Allah dia dapat pahala ibadah tersebut walaupun dia hanya bekerja. Kalau dia tak jaga niat, dia tak tajdid niat dia tak reset niat dia just dapat penat setiap hari, dia tak dapat pahala ibadah tersebut. So beza orang yang sentiasa pasang niat dengan tak pasang niat setiap hari dia. So marilah kita sama-sama mulai hari ni kita nak beribadah, nak lakukan setiap perkara rutin harian kita, kita niatkan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Sebabnya rezeki kita ni adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki kita bukanlah asbab sebab usaha kita. Allah bagi rezeki sebab Allah yang maha memberi. Bukan rezeki tu datang sebab usaha. Rezeki tu datang asbab kerana usaha kita sendiri tu. So faham tak kat sini macam mana kalau kita dah usaha macam-macam pun, marketing langit itu, marketing langit ini, tapi kalau Allah tak izinkan, maka kita takkan dapat. Sebab semuanya adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya adalah bergantung kepada kuasa, kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah tak berkeizinan, Allah tak perkenankan apa yang kita minta, memang kita takkan dapat walau sedikit. Semuanya atas keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So marilah kita sama-sama jaga niat kita. Kita kerja kerana Allah Ta'ala. Kita buat ibadah kerana Allah Ta'ala. Sebabnya rezeki manusia tu dia dapat bukanlah berapa banyak dia bekerja. Dia dapat rezeki ni, Allah dah janji, aku bagi rezeki dekat hamba-hambaku, dekat manusia, dekat umat Nabi Muhammad ni atas berapa banyak dia beribadah. So, jangan rasa rugi, jangan rasa penat. Kadang-kadang ada orang merungut. Saya ni ada kerja hakiki. Saya ni pagi petang sampailah malam penuh dengan kerja hakiki. Bila masa saya nak beribadah? Dia tanya macam tu. So, jawapan solehah, jangan risau. Apa yang puan lakukan daripada pagi, petang, malam, pekerjaan hakiki puan tu, jika puan niatkan sebagai ibadah, kerja yang puan lakukan tu, itulah ibadah yang puan lakukan sepanjang hari. So, puan tak akan rasa rugi, puan tak akan dapat, puan tak akan rasa masa puan tu terbuang begitu sahaja. 24 jam pun puan masih boleh beribadah. Dengan kita jaga nawaitu kita dalam hati. Kita jaga nawaitu kita dalam hati. Ya Allah, sahaja aku bekerja, berdakwah, beribadah kerana Allah Ta'ala. Kalau kita tak jaga niat tu, macam mana kita nak dapat rezeki? Yes, betul. Niat tu adalah penentu rezeki. Thank you Aisyah Rosli.
leader Selangor. Thank you Aisyah sebab bagi tahu dan perjelaskan macam mana niat ni adalah penentu kepada rezeki kita. Kalau kita tak jaga niat, rezeki tak datang dekat kita. Sama juga. Soalan nak kongsikan testimoni beberapa orang pembaca FTR yang di mana dia ragu-ragu, seorang isteri. Pada awalnya dia niat bekerja, nak join business online sebabnya dia nak bantu suami. Niat dia adalah dia nak bantu suami. Tapi dia pelik, kenapalah sepanjang aku niat aku buat business online ni, sales aku tak kencang pun, sales aku tak laju pun, malah sales aku ni stuck, slow, sales down. So dia nak tahu punca. Lepas baca FTR, lepas dah jumpa jawapan daripada formula dalam buku FTR, subhanallah, dia diketuk dengan satu ayat. Niat seorang isteri berniaga adalah bukan kerana nak bantu suami. Salah. Kalau kita sebagai isteri-isteri, ibu-ibu, kalau kita ada niat selama ini, kita buat bisnes sebab nak bantu suami, kita dah silap besar. Kita dah salah besar. Sebab tu jangan pelik kenapa rezeki kita tersekat, rezeki kita sempit, rezeki kita stuck. Sebab kita dah salah niat. Bukankah patutnya kita niat berniaga kerana Allah Ta'ala, kerana nak jaga agama Allah, kerana nak bantu sebarkan agama Allah, kerana nak kongsi manfaat dengan ummah, dengan produk yang berkualiti, dengan produk yang patuh syariah, dengan produk yang terbukti berkesan dan memang diperlukan oleh umat Nabi Muhammad ni. Macam FTR ni memang semua manusia sangat perlukan FTR. Sebabnya FTR ni adalah salah satu panduan dan platform macam mana nak memandu hidup kita menjadi lebih baik dengan bersandarkan kepada ilmu, always back to Allah. Banyak sangat yang FTR ajar, ada 121 formula. Semuanya formula ni, kalau Solehah sendirilah, kalau Solehah sendiri fokus kepada 10 formula je, dah dapat sales 6 angka setiap bulan. Cubalah kalau anda fokus kepada 121 formula tu, Masya Allah. Kami dah terima dah feedback, asbab beramal dengan ilmu FTR. Ada yang usahawan yang dah jadi jutawan. Ada suami yang rezeki dia datang bergolek-golek asbab amalan si isteri. Ada suami yang dapat job. Ada dapat job. Contoh dia dapat job sebanyak 3 juta. So banyak sangat feedback yang FTR telah kongsikan dan berikan kepada kami semua. Betapa kalau kita nak berjaya ni, kita kena ada ilmu. Kita kena top up ilmu. Kalau ilmu ni kita tak sentiasa top up, kita tak sentiasa upgrade, kita akan menjadi insan yang sia-sia. Siapa yang nak tegur diri kita? Siapa yang nak pimpin diri kita, nak perbetulkan diri kita yang selama ni banyak silapnya, banyak salahnya terhadap konsep rezeki. Yang dia tahu rezeki tu hanyalah duit dan harta sahaja. Dia tak buka pemikirannya lebih besar, yang di mana kita tahu rezeki ni bukanlah sekadar duit dan wang yang berkepuk-kepuk, tapi konsep dan skop rezeki ni adalah lebih luas, yang di mana rezeki ni meliputi kepada kekayaan jiwa, kekayaan hati, hati yang tenang, hati yang bahagia, keluarga yang bahagia, mempunyai sahabat yang baik, mempunyai circle yang positif. Semua tu adalah rezeki dan terlampau luas lagi kalau nak diperkatakan dan nak explain tentang besarnya skop rezeki ni. Segala apa yang Allah bagi dekat kita, segala apa yang Allah kurniakan dekat kita, inilah rezeki. Inilah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita jadilah manusia yang bersyukur, jadilah manusia yang sentiasa berterima kasih kepada Allah. Sebabnya Allahu ya Razak, Allah yang Maha memberi rezeki,
Allahu ya Fattah, sesungguhnya Allah yang maha membuka hati. Allahu ya Alim, Allah yang maha mengetahui. Sebab tu kalau kita nak close prospect ke, kalau kita nak cari pelanggan ke, nak cari mereka-mereka yang nakkan ilmu Allah ni, kita selalulah deal dengan Allah dan kita cakap dengan Allah. Ya Allahu ya Fattah yang Alim, jika benar dia adalah pelanggan yang engkau hantar kepadaku, ya Allah permudahkanlah muamalah ini. Jadikanlah ia semudah-mudah jalan dakwah dan permudahkanlah untuk dia segera memiliki FTR ini. So kita deal dengan Allah. Setiap urusan kita dekat dunia ni, kita minta pertolongan Allahu ya Bari. Jangan lupa. Kalau kita ada apa-apa masalah, selalulah bercakap dengan Allah, selalulah memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kita mengadu domba, bukanlah kita merungut sana sini, bukanlah kita tak nak buat apa-apa, tak nak bertindak, tak nak cari Allah. Kita terus bermalas-malasan, kita terus melayan perasaan lemah, kita terus melayan perasaan down yang tak boleh memberi apa-apa kebaikan pun kepada diri kita. Cubalah anda bangkit dan lakukan segala apa di dunia ini niatkan kerana Allah Ta'ala. Kalau kita tak jaga niat kita, kalau kita tak selalu reset niat kita, macam mana Allah nak bagi rezeki yang melimpah ruah dekat kita? Sebab tu kita pentingnya ada ilmu. Pentingnya ada ilmu untuk menarik hati kita untuk terus mencintai ilmu-ilmu Allah, insya-Allah. So apa lagi? Sebab tu banyak sangat beza bila orang yang sentiasa jaga niat dengan tak jaga niat. Contoh, orang A ni sentiasa jaga niat. Walaupun dia kerja hanya beberapa bulan, dia dah dapat beli rumah. Berbanding dengan orang B yang dah kerja berpuluh-puluh tahun sampai dah nak pencen pun masih belum ada rezeki untuk dapat rumah. Sebabnya banyaklah kesilapan dia. Dia tak jaga niat dia. Dia tak niatkan segala ibadah yang dia lakukan setiap hari. Pekerjaan yang dilakukan setiap hari dia tak niatkan sebagai ibadah. Padahal dia boleh mendapat barakah dan keberkatan rezeki tu asbab dengan menjaga niat. Sebab tu dalam buku FTR ada tajuk niat penentu rezeki. Innamal a'malu binniat. Lakukanlah sesuatu pekerjaan atau perkara itu, kita mulakan dengan niat. Kalau tak ada niat, ibaratnya kita lakukan segala perkara sepenat-penatnya tapi kita tak dapat hasil apa-apa. Nothing. Sia-sia. Sebab tu, walaupun kita bekerja pagi, petang, siang, malam, cuba kita niatkan sebagai ibadah. Niatkan sebagai ibadah. Anda takkan merasa rugi, anda takkan merasa penat, anda takkan merasa lelah. Sebabnya dari awal kita dah minta Allahu ya Bari, Allahu ya Basit yang menguruskan kehidupan kita. Sebab tu jangan pelik kenapa setiap hari kita rasa stres, rasa nak marah, rasa nak hentam-hentam orang je. Sebabnya kita tak minta pertolongan Allah. Kita rasa penat, rasa stres sebab kita tak jaga niat. Kita tak minta Allahu ya Bari, ya Basit uruskan segala rutin harian kita. Allah dah kata, kenapa engkau manusia risau rezeki yang bukan di tangan engkau? Kan aku yang maha memberi rezeki. Allah yang maha memberi rezeki. Kita buat je kerja kita, iaitu beribadah, menjaga amalan kita, banyakkan selawat dan zikrullah. InsyaAllah, kalau kita jaga benda-benda ni, kita akan selamat dunia akhirat. Sebab tugas kita dekat dunia ni adalah da'i. Tugas kita dekat dunia ni adalah jaga agama Allah. Kalau kita nak bekerja, yes, tak apa. Bekerja, silakan. Tapi lakukanlah pekerjaan yang anda lakukan setiap hari dengan penuh keberkatan, dengan menjaga niat. Kalau anda tak jaga niat, ibaratnya anda buat kerja pagi, petang, siang, malam, hanya dapat penat lelah sahaja. Tak dapat pahala ibadah tersebut. Alangkah ruginya.
So, mari kita sama-sama perbetulkan diri kita. Selalulah top up ilmu, selalulah berguru dan dapatkan ilmu daripada orang yang betul dan para ilmuwan. InsyaAllah, dengan ilmu akan memimpin kita ke jalan yang lebih diredai Allah, ke jalan yang lebih terang bersuluh. InsyaAllah, kita nampak luas di hadapan kita mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang jelas-jelasnya haram dan halal. Semua kita nampak hanya dengan ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, ibarat kita masuk ke dalam satu lorong dan kita tak jumpa jalan keluar. Kita akan sesat selama-lamanya. Sebab tu ada pepatah Melayu berkata, malu bertanya, sesat jalan. So, marilah kita sama-sama upgrade diri kita, upgrade ilmu, iman dan amal, insya-Allah, supaya kita jadi manusia yang sentiasa disayangi Allah, yang sentiasa diredai Allah, yang sentiasa berkat perjalanan harian kita, sentiasa kita rasa berkatnya. Cukup bersyukur, sabar dengan segala ujian Allah, insya-Allah. So, itulah dia antara topik dan poin-poin penting bila kita nak buat kerja versus ibadah. Lakukanlah kerja di mana kita boleh dapat pahala dan juga kita boleh dapat merasai nikmat pekerjaan kita. Kita rasa manisnya beribadah, kita rasa manisnya mencari rezeki untuk keluarga kita, membanting tulang 4 kerat tanpa rasa penat dan stres, sebab kita faham niat ni adalah penentu rezeki. Dengan rezeki yang berkat, insya-Allah keluarga kita akan dapat hasil dan sumber yang halal dan diredai Allah, dan akan menjadikan hati dan akhlak anak-anak kita sentiasa baik dan behave, insya-Allah. Lembut hatinya, tajam akal fikirannya dan sentiasa terang hatinya bila kita mendapat sumber rezeki yang halal dan berkat, insya-Allah. Okey? Mari kita sama-sama upgrade ilmu dan perbetulkan segala apa yang kita telah tersilap selama ni. Jangan kita menjadi manusia yang sombong dengan ilmu, yang sentiasa tak nak bantu diri, tak nak upgrade ilmu, tak nak berguru, sebabnya kita rasa diri kita dah pandai. Sebenarnya semakin kita belajar, semakin kita menuntut ilmu, sebenarnya makin banyak kita tak tahu. Sebab ilmu ni tak akan pernah habis-habis sehinggalah hujung nyawa kita. Menuntut ilmulah kamu sehingga ke liang lahat, insya-Allah. Itulah yang akan membawa kita ke arah kebaikan sampailah road to jannah, insya-Allah. Okey, terima kasih yang sudi tengok live Solehah hari ni. Maafkan segala salah silap, tutur bicara, tersasul apa semua tu. Biasalah Solehah manusia biasa, hanya berkata melalui lisan dan bicara yang spontan, on the spot. So, maafkan dan halalkan segala apa yang tersilap, insya-Allah. Semoga beroleh ilmu yang berkat dan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.